Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Haji Abdul Rashid Al-Banjari rahimahullahu ta'ala, lafaz niat sembahyang fardu zuhur. Jadi kenapa dia mulakan niat dengan fardu zuhur? Kerana awal-awal sembahyang yang disembahyangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah zuhur. Walaupun berlaku Isra' dan Mi'raj sebelum daripada subuh, tapi walau ketika mana waktu subuh tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam belum lagi sembahyang, kerana tidak ada lagi kaifiat bagaimana sembahyang yang disuruhkan Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah malaikat Jibril datang pada waktu zuhur dan mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam cara-cara untuk menunaikan sembahyang zuhur. Beberapa kalilah turun mengajar sembahyang bagaimana kaifiat dia, yang mana nak buat dulu, yang mana nak buat kemudian. Jadi maka sebab itulah dia letakkan dulu zuhur, iaitu usalli fardadh zuhri. Jadi usalli itu qasad, fardha tu maf'ulun bih, itu ta'arud, al-zuhri mudhafun ilaih, itu ta'yin. Arba'a raka'atin, tu dia punya apa? Sunat lah. Adaan sunat juga, lillahi ta'ala sunat juga. Aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Cuma kalau jadi imaman lah, ulama khilaf, adakah kalau imam itu tidak berniat imam dan makmum sembahyang di belakang imam dengan niat makmum, adakah dapat 27 darjat sembahyang jemaah ataupun tidak? Khilaf. 27 darjat tu nisbah makmum ke imam. Imam memang kufur sembahyang sendiri dah kalau tak niat. Jadi adakah makmum mendapat fadilat berjemaah? Khilaf. Pandangan mu'tamad dapat. Walaupun imam tidak niat imam. Cuma imam tak dapatlah 27 darjat tu sebab tak niat imam. Makmum lah dapatnya. Kemudian kalau dia tu makmum, niatlah makmuman, menjadi makmum kepada imam tersebut. Kalau dia tidak niat makmum, dia tak jadilah sembahyang berjemaah dengan imam. Tu lafaz niat sembahyang fardu asar, usalli fardul asri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Aku sembahyang fardu asar 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Samalah. Jadi waktu asar dengan waktu zuhur ialah dia panggil waktu yang boleh dijamakkan, sama ada jamak takdim ataupun jamak takhir. Dia sembahyang yang boleh dijamakkan ni dia panggil sebagai waktu uzur. Dia punya waktu tu namanya waktu uzur. Adapun sembahyang orang perempuan haid yang baru suci,
dan sebelum masuk waktu seterusnya, maka waktu tersebut dia panggil waktu kalau seorang itu haid, perempuan itu haid waktu zuhur, waktu asar haid juga, dekat-dekat sebelum habis waktu asar dia tu suci, maka ketika itu dia wajib sembahyang asar dan wajib qada zuhur kalau luar waktu. Mana kalau dah masuk maghrib. Kalau masuk maghrib, dia wajib sembahyang fardu asar, dia wajib sembahyang fardu zuhur secara qada. Kalau dia dapat qadar takbiratul ihram pada waktu asar 2 saat, 3 saat, lepas tu maghrib dah, wajib qada zuhur, wajib qada asar kalau dia dah suci ketika itu. Adapun kalau dia tu masih dalam waktu, contoh waktu dia suci pukul 6, luas waktu, lagi sejam lebih lagi, maka ketika tu dia wajib tunai sembahyang asar dan wajib tunai sembahyang zuhur, tak payah niat qada, kerana waktu bagi dia waktu darurah. Dia kata dia panggil masih sembahyang dalam waktu apa? Waktu darurah. Sama juga macam orang musafir ada niat dia niat qada, tak niat qada pun. Sebab apa? Sebab dia waktu uzur. Kalau nisbah hilang mani', hilang haid, hilang gila, dia panggil waktu darurah. Habis. Kemudian lafaz niat sembahyang fardu maghrib. Lafaz niat sembahyang fardu maghrib. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Jadi 3 raka'atin, 3 maf'ul mutlaq li fi'il mahdhuf lah. Takdir arka'u 3 raka'atin. Jadi 3 menempati maf'ul mutlaq, raka'atin mudhafu ilaih. Adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Terlupa baca Allahu akbar. Allahu akbar tu merujuk kepada takbiratul ihram, bukannya sebahagian daripada niat. Kan sebahagian perniat pula. Aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Allahu akbar. Dia tak terjemah pula Allahu akbar tu. Lafaz niat sembahyang fardu isya. Usalli fardal isya'i 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Aku sembahyang fardu isya 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Sama juga kalau imam niat imaman, kalau makmum niat makmuman. Satu lagi tambah, kalau dia tu qasar, kena wajib qasar. Wajib niat qasar ketika takbiratul ihram. Adapun jamak terbahagi kepada 2, jamak taqdim dengan jamak takhir. Kalau jamak taqdim, maka wajib dia niat jamak ketika sembahyang yang pertama, sembahyang zuhur ataupun maghrib. Di manakah dia wajib niat jamak? Sama ada mula daripada takbiratul ihram sehinggalah sebelum salam, itu tempoh untuk dia niat jamak. Jadi sepanjang tempoh sembahyang yang pertama tu dia tak niat jamak, dia boleh niat jamak. Adapun qasar, dia kena niat waktu takbiratul ihram sahaja. Jadi kalau jamak takhir pula, wajib niat jamak itu ketika mana sembahyang waktu, ketika mana waktu sembahyang pertama. Beza tadi. Tadi sembahyang waktu pertama, ni waktu sembahyang pertama. Terbalik. Jadi contoh dia nak buat takhir, maka dia wajib niat jamak ketika masuk waktu zuhur. Ketika masuk waktu maghrib, maka wajib niat dia ni nak jamak sembahyang di akhir asar. Habis. Jadi bila sembahyang waktu jamak takhir, tak payah dah niat jamak. Niat qasar lah kalau nak qasar. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, usalli, lafaz niat sembahyang fardu subuh. Usalli fardhu subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Kalau kita tak ada fardu usalli subha, maka dia akan jadi sembahyang sunat subuh. Usalli zuhra, dia akan jadi sembahyang sunat zuhur. Cuma kalau sembahyang sunat zuhur kena ta'yin pula, qabliyatan ke ba'diyatan. Qabliyatan, ba'diyatan. Kalau sunat subuh dengan sunat asar tidak ada ta'yin qabliyah ba'diyah kerana dia tidak ada ba'diyah.
terus saja usalli dhuhra, atau tambah sunat sikit usalli sunnatal dhuhri, usalli sunnatas subhi. Tak payah kata ba'diyatan qabliyatan. Habis. Ini doa iftitah. Bab iftitah pula. Nak sembahyang ni, Allahu Akbar, nak iftitah pula. Jadi doa iftitah tu khilaf ulama, adakah wajib ataupun sunat. Ada setengah ulama kata wajib, ada setengah ulama kata sunat. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, doa iftitah itu sunat, bukannya wajib. Dan sunat membaca doa iftitah ini pada selain daripada sembahyang mayat, walaupun sembahyang atas kubur sekalipun, dan walaupun sembahyang secara ghaib sekalipun. Secara ghaib, sembahyang mayat ghaib. Sebab apa? Jauh contohnya, sembahyang ghaib lah, ataupun sembahyang atas kubur. Sebab apa kita buat ghayah begitu? Sebab orang akan kata gini, bukankah illah tak sunat sembahyang jenazah ni untuk sebab nak mempercepatkan tanah mayat? Jadi sekarang ni mayat ada dekat kubur kan, ataupun kita kan sembahyang dekat tempat lain ghaiban, kenapa kita tak sunat juga? Ni ghayah dia panggil. Nak kata tak disunatkan baca doa iftitah kerana takut melambatkan urusan jenazah tu pada ghalib. Pada ghalibnya kebiasaan yang begitu. Jadi kalau tak biasa begitu, dengan makna dah ada atas kubur, dah ada dalam kubur, ataupun secara ghaiban, sunat ke tak doa iftitah? Tak sunat juga. Secara mutlak sembahyang sunat, sembahyang jenazah tidak perlu dan tidak sunat untuk baca doa iftitah. Doa iftitah ni pula sunat dibaca secara sir. Jadi itu imam yang baca jahar, yang baca sembahyang jahar tu, tidak sunat untuk jaharkan iftitah. Kalau dijaharkan, kaedahnya setiap perkara yang disunatkan sir kemudian dijaharkan, ataupun sebaliknya, makruh. Hukum dia adalah makruh. Sunat sunat doa iftitah tu selepas daripada kita takbiratul ihram. Lepas takbir Allahu Akbar, kemudian kita tak cakap apa-apa zikir melainkan doa iftitah, maka sunat. Cumanya antara doa takbir dengan doa iftitah sunat sakta. Diam sebentar, kadar subhanallah, kata dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri. Diam qadar subhanallah, barulah doa iftitah dibaca. Tapi kalau kita sudah terlajak baca ta'awudz ataupun bacaan Fatihah ke, maka luputlah doa iftitah. Kalau kita baca semula pun tak dapat pahala, nisbah tempat bacaan iftitah sudah luput. Tapi kalau dia baca juga, adakah batal sembahyang? Dalam kitab Rawdatul Talibin, dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karangan Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu, dia kata kalau dia ulang semula bacaan iftitah tak batal. Tak batal. Sebab apa tak batal? Sebab dalam kitab Syarah Al-Mahalli, Imam Al-Mahalli rahimahullahu taala sebut an-nutqu, berkata-kata dalam sembahyang yang batal dengan sengaja itu adalah 3. Selain daripada Quran, selain daripada zikir, selain daripada doa. Doa iftitah itu adanya tasbih, adanya zikir, Allahu Akbar kabira, zikir. Jadi tak batal. Bila tak batal, adakah zikir ketika itu dapat pahala? Diri bacaan zikir dapat pahala, cuma tak dapat pahala nisbah baca iftitah, tak dapat. Sebab dia luput tempat sunat tu sudah luput, tapi diri zikir itu dapat pahala. Kemudian dalam doa iftitah ni pula, kalaulah seseorang tu takut, seandainya kalau dia baca doa iftitah ni akan tak sempat baca doa, tak sempat baca Fatihah, imam dah rokok, maka tak sunat baca doa iftitah. Khususnya makmum masbuk rakaat. Bukan masbuk lah, masbuk biasa boleh, dengan makna dia mari kemudian rakaat pertama, ataupun rakaat mana-mana lah. Masbuk rakaat boleh juga, dia mari rakaat ketiga ke, dia mari rakaat keempat ke, rakaat kedua untuk imam ke, dia pun takbir Allahu Akbar. Kalau dia zan kata, kalau aku baca doa iftitah ni tak sempat baca Fatihah ni, tak sempat mendapat sebahagian bacaan Fatihah ni,
maka tak sunat baca. Kalau dia baca juga, dia wajib mendapatkan qadar yang dia baca doa iftitah, kena baca Fatihah qadar tu sebelum dia rukuk. Kalau dia masbuk lah. Kalau dia muafiq, itu tak ada masalah, kerana orang muafiq dimaafkan 3 rukun yang panjang. Kemudian jadi doa iftitah ni ada macam-macam riwayat lah. Riwayat yang kita akan baca saat ini, riwayat yang masyhur, iaitu dibaca kemudian, yakni dibaca selepas daripada iftitah, daripada apa tu? Daripada takbiratul ihram. Daripada apa? Daripada takbiratul ihram. Okey. Kita kata tadi doa iftitah akan luput kalau baca sesuatu selepas takbir. Kecuali kalaulah tu imam kita mari tu dia amin. Tu imam waladdallin. Amin. Kita sunat amin, dan boleh lepas amin tu baca iftitah. Boleh lepas amin tu baca iftitah. Itu antara perkara yang dikecualikan. Jadi sunat baca doa iftitah juga selepas daripada kita kata amin. Amin tu bukan luar semayang, dah masuk semayang lah. Kita takbir tu imam waladdallin, kita pun amin. Lepas tu baru Allahu akbar kabira. Kalau nak baca lah. Tu. Kemudian selepas daripada takbir, iaitu takbiratul ihram siapa ni? Takbiratul ihram orang yang sembahyang. Bukannya takbiratul ihram imam, bukannya takbiratul ihram siapa-siapa. Takbiratul ihram sembahyang diri dia sendiri. Kalau makmum mari rakaat ketiga tu imam, rakaat ketiga tu lah dia baca iftitah tu. Dengan syarat dia tidak takut berlakunya luput Fatihah. Tu baru sunat. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu satu iftitah. Jadi kalau kita jadi imam tarawih, janganlah tak baca langsung. Paling kurang baca sampai wa asila. Sudah. Baca sampai wa asila. Kalau kitab Bidayatul Mubtadi, malam ni nak baca tu, Bidayatul Mubtadi, pai syak tu kita selalu baca Khamis malam Jumaat tu. Dia tambah apa itu? Dia tambah alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Tu ya. Doa iftitah kok. Alhamdulillahi hamdan katsiran. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Tu doa iftitah. Lepas tu wajjahtu wajhiyali sampai wa ana awwalul muslimin pun boleh. Wa ana minal muslimin pun boleh. Hak situ iftitah yang kedua. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Jangan wa ana minal musyrikin. Habis cerita gitu. Saya orang musyrik. Habis. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jangan tambah wa ma ana awwalul muslimin. Dia terbalik ma dengan ma habis rosak mana Allahu akbar, Allah Taala maha tinggi. Kabira sebagai tinggi sungguh. Walhamdu dan bermula puji itu lillahi bagi Allah. Kathiran ay hamdan kathiran sebagai puji yang banyak. Wa subhanallahi dan juga maha suci Allah Taala bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi dan menghadaplah oleh aku, oleh wajahku, menghadaplah oleh aku wajjahtu wajhi, menghadaplah oleh aku wajahku alladzi, betul tu? Betul ya? Lilladzi bagi zat, iaitu Allah yang fataras samawati, yang mencipta langit-langit, wal arda dan bumi. Hanifan, hal keadaan aku ni orang yang lurus, di jalan yang lurus, musliman lagi pula orang Islam. Wa ma ana minal musyrikin, bukanlah aku di kalangan orang-orang yang mensyirikkan Allah. Inna salati, sesungguhnya salat aku, wa nusuki dan ibadatku. Cuma nusuk ni kalau dalam KPK biasa istilah nusuk kena pada haji umrah. Wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillah kerana Allah Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, bagi Allah.
wa bidzalika, dan dengan demikian itulah umirtu, disuruhkan aku, wa ana awwalul muslimin, dan akulah ialah orang yang pertama dari kalangan orang-orang Islam. Awwalul muslimin, ataupun wa ana minal muslimin, boleh berlaku. Cuma riwayat yang masyhurnya wa ana minal muslimin, bukannya wa ana awwalul muslimin. Jadi kalau jadi tok imam, tidak sunat untuk dia tambah lebih daripada tu. Tidak sunat untuk dia tambah lebih daripada tu, kecuali dia jadi tok imam di masjid yang mahsuri. Mahsuri ni ialah makmumnya itu terhad situ ya. Tak ada orang lain, orang luar yang boleh mari. Memang set-set dia ya. Contoh BTBR ni lah, contoh mahsuri. Makmum dia maklum berapa orang di tempat yang bukan lalu lalang orang. Ni bukan lalu lalang orang BTBR ni. Ni kat luar sana baru lalu lalang orang, dan orang pun reda dia tu panjang iftitah dia. Baru sunat imam macam panjang. Tu Kalau di luar jalan tu, di masjid yang mungkin disinggah oleh orang lain, orang luar, dan makmumnya ghairu mahsuri, tak terhad pada mana-mana makmum, tak sunat panjang. Tak sunat memanjangkan doa iftitah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kemudian baca isti'adzah. Dia thulathi mazid, 3 huruf. Ista'adha yasta'idhu isti'adatan, istaf'ala yastaf'ilu istif'alan, ay talabu, a'udhu, talabut ta'awudh, ataupun talabut ta'awudh, meminta lindung. Ta'awudh tu meminta lindung lah. Talabut ta'awudh ay isti'adah, meminta lindung daripada Allah Ta'ala. Tu lagu mana? A'udhu billahi minasyaitanir rajim, aku berlindung dengan Tuhan yang wajibul wujud. Tu tafsir tu. Wajibil wujud, yang mesti pada akal ada dia, daripada syaitan. Apa tu? Syaitan yang jauh daripada rahmat, yang kena lontar. Tu rajim. Jadi rajim ni, rajim ni ulama beri makna dua, sama ada atas wazan isim fa'il atau isim maf'ul. Kalau isim maf'ul, kalau rajim dengan makna isim maf'ul, direjam, maknanya syaitan ni kena rejam. Itu makruf. Ataupun ar-rajim makna isim fa'il, iaitu merejam. Kalau merejam, syaitan merejam siapa? Syaitan merejam manusia nisbah beri was-was. Tu rajim. Tu disebutkanlah kita Hasyiah Al-Bajuri ala Fathil Qarib. Hasyiah Al-Bajuri ala Fathil Qarib. Ar-rajim dengan mana isim fa'il ialah merejamkan, iaitu memberikan orang manusia was-was. Kalau dengan mana isim maf'ul, direjamkan, makna dia tu kena laknat. Jadi ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, disunatkan baca selepas daripada iftitah, sebelum baca Al-Fatihah. Nisbah sembahyang 2 hari raya pula, ta'awudz baca sunat selepas takbir 7 kali. Selepas takbir 7 kali, selepas takbir 5 kali. Kalau buka mazhab luas lagi, dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, khilaf lah. Ada mazhab yang ta'awudznya sebelum daripada takbir. Tu Dan sunat baca ta'awudz tu dalam keadaan sir, sama ada sembahyang sir atau sembahyang jahar. Dua-dua tu sunat sir belaka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, seperti zikir-zikir yang lain. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Adapun luar daripada sembahyang, maka lihat, kalau dia baca secara jahar surah tu, maka sunatlah a'udzubillah jahar. Kalau dia baca di luar sembahyang surah tu dengan slow, maka sunat slow. Kalau luar sembahyang, dia tengoklah macam mana kita baca. Tapi jadi kalau dia tu lepas doa iftitah terus baca bismillah, sama juga luput tempat sunat ta'awudz. Jadi ta'awudz tu tak sunat kembali. Begitu juga kalau dia sudah takbir. Begitu juga kata fayafutu bisyuru' fil basmalati. Betul lah.
La bitakbirat, bukannya dengan takbir. Takbir raya kalau dia mari Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sunat lepas daripada takbir itu baca ta'awuz. Makna tak luputlah. Untuk takbir raya adakah luput ta'awuz? Tak luput. Sunat baca lepas takbir. Adapun sembahyang biasa selepas iftitah sunat ta'awuz. Kalau baca bismillah dah tak sunat kembali. Tu. Habis. Jadi disunatkan ta'awuz ni macam iftitah dululah. Dia tak sebut ni banyak ni, iaitu dia kena jaga makhraj huruf dia, kena betul, kena sebut baris betul. Baris salah baris salah, makna pun salah. Beza antara ta'awuz dengan iftitah ialah iftitah tak sunat ketika sembahyang jenazah, tapi ta'awuz sunat ketika sembahyang jenazah. Ta'awuz sunat ketika sembahyang jenazah. Begitu juga ta'awuz itu sunat ketika mana dia jadi masbuk rakaat. Macam mana? Contoh kalau tu imam rakaat keempat, tasyahud akhir, dia pun mari Allahu akbar. Bila mari Allahu akbar, dia kena duduk. Lepas tu baca tasyahud kan? Baca tasyahud. Lepas tu sehari lepas salam tu imam, dia kena berdiri. Berdiri itu sunat ada ta'awuz? Sunat. Sunat juga ta'awuz. Ta'awuz ni sunat tiap-tiap rakaat. Cuma rakaat pertama sunat muakkad. Kenapa sunat muakkad? Kerana 3 mazhab yang lain mengatakan sunat pada rakaat pertama sahaja. 3 rakaat yang lain, baki rakaat lain tak sunat. Mazhab kita semua rakaat sunat belaka, kecuali rakaat pertama sunat muakkad. Selain daripada rakaat pertama tidak sunat muakkad, ghairu muakkad lah. Sebab apa sunat muakkad? Kerana mazhab 3 yang lain mengatakan sunat. Mana seolah-olah sepakat sunat tu pada rakaat pertama. Tu mazhab Syafi'i. Kemudian sirah ta'awuz ni macam kita ni yang disebutlah kitab kita ni sirah yang paling afdal. Ada sirah yang lain, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ada sirah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha sami'un 'alim. Ada macam-macam Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Mana baca Fatihah lah. Baca Al-Fatihah kena ra'i tasydid, kena baca makhraj dengan betul, kena baris dengan betul. Kalau baris ataupun bacaan dia mengubahkan makna, hukum dia haram, lagi pula batal sembahyang. Tapi kalau dia mengubahkan huruf ataupun mengubahkan baris, tak berubah makna, sah sembahyang, tapi haram kalau sengaja. Kalau tak sengaja, ulang semula. Ataupun dia melafazkan huruf-huruf yang boleh mengubah makna dan dia tak sengaja, tak batal lagi, dia kena ulang semula ayat tu. Contoh dia baca siratal ladzina an'amta alaihim, dia za, dia patutnya za, dia za. Dia ulang semula siratal ladzina, boleh? Tu tak batal. Yang batalnya bila dia buat begitu kemudian dia rokok, batal. Sebab bacaan dia tak betul. Kalau untuk siratal ladzi, ladzi jadi allazi, khilaf ulama batal ke tak bacaan dia. Pandangan mu'tamad batal. Begitu juga dhat waladdallin, ditukar dengan dha, waladdallin, waladdallin. Lebih serupa tu. Tu waladdallin dia jadi dha, waladdallin. Khilaf ulama sah ke tak Fatihah dia. Pandangan asah, pandangan mu'tamad tidak sah. Tu Jadi macam mana? Kena betul Fatihah depan tu guru lah. Ni mengaji qiraat pula, mengaji tajwid asing pula ni. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai dengan nama Tuhan. Aku mulai. Dia bismillahirrahmanirrahim ni dia ta'aluk 8. Kalau syarah Sanusiah ta'aluk 8 ni bagi. Ta'aluk 8 tu lagu mana? Okey, dia pertamanya ta'aluk dia ni ta'aluk dengan fi'il ke isim? Fi'il boleh, isim boleh. Lepas tu kalau fi'il ataupun isim, khas ke am? Khas boleh, am boleh. Kemudian dia ada di depan bismillah ke belakang bismillah? Depan boleh, belakang boleh.
Jadi kalau kita regukan okey, isim yang am berada di depan ayat. Isim yang am berada di belakang ayat. Isim yang khas berada di belakang ayat. Isim yang khas berada di depan ayat. Fi'il yang am berada di depan ayat. Fi'il yang am berada di belakang ayat. Fi'il yang khas berada di depan ayat. Fi'il yang khas berada di belakang ayat. 8 ta'alluq. Apa khas, apa am? Tengoklah, kalau kita nak baca, maka khasnya ialah qiraati. Itu kalau isim. Aqra'u itu kalau fi'il. Kalau umum, ibtidai, permulaanku. Abtadi'u, aku bermula. Ni aku bermula, aku mulai. Kalau mulai permulaan aku, tu jadi ibtidai, isim. Aku mulai, yang ni seolah-olah dia sebut abtadi'u. Tu fi'il yang am. Sebab abtadi'u, aku mula. Mula apa? Mula baca boleh, mula makan boleh, mula semayang boleh. Umum. Dan dia berada di hadapan bismillah. Ni musannaf kita ni. Kalau ikut kaedah yang paling afdal, dia fi'il yang khas berada di belakang bismillah. Kalau contoh dia nak menulis, maka bismillahirrahmanirrahim u'allifu. Itu paling afdal. Tu main ta'alluq sikitlah. Tu dalam syarah As-Sanusiyah Imam Bajuri, kita baca habis dah maraton. Boleh tengok YouTube. Tu Ustaz Mahdi pun ada dah dekat YouTube tu. Dia pun baca syarah Sanusiyah. Aku mulai dengan nama Tuhan yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Pemurah mengasihani itu kita tak payah bahas lah, bahas dah tadi. Cuma Ar-Rahman ni Syekh Wan Ismail Al-Fatani rahimahullah pada ayat Mekah dia sebut borah. Allah Ta'ala boros. Boros ke mana? Allah beri je rahmat dia, beri saja nikmat dia, sama ada orang kafir, orang munafik, orang Islam, ke atas dunia. Tapi kalau Ar-Rahim khusus kepada orang mukmin yang masuk syurga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Maliki yaumiddin. Ataupun ada kiraat Maliki yaumiddin. Boleh belakang. Yang menguasai hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah sahaja kami sembah dan kepada engkaulah kami minta pertolongan. Iyyaka ni dia panggil dhamirun munfasilun. Dhamir munfasil. Dia dhamir munfasil ni ada dua. Satu hak jenis macam ni. Iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyaha, iyyahuma, iyyahunna, iyyaka, iyyakuma, iyyakum, iyyaki, iyyakuma, iyyakunna, iyyaya, iyyana. Satu lagi yang dhamir munfasil, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Ia ada dhamir muttasil bersambung. Hu huma hum, ha huma huna, ka kumakum, ki kumakuna, yana. Jadi iyyaka maf'ulun bih muqaddam bagi na'budu. Atas kaedah at-taqdimu ma haqqahu at-ta'khiru yufidul hasra. At-taqdimu mendahulukan, ma haqqahu at-ta'khir, apa yang sepatutnya berada di akhir, yufidul hasra, memberi faedah hasar, batas. Jadi sepatutnya iyyaka duduk belakang, na'budu iyyaka, tapi dia duduk depan, maka memberi faedah hasar. Akan terjemah hanya sanya engkau jualah kami menyembah. Tu yang dia kata tu, engkaulah sahaja. Tu hasar tu. Macam la ilaha illallah yufidul hasar. Kenapa tak kata Allahu ilahun? Sebab kalau Allahu ilahun ayat biasa, boleh jadi selain daripada Allah ilahun juga. Tapi bila la ilaha illallah, dia membataskan Allah jua Tuhan, bukan lain. Nafi ithbat. Dia ada banyak benda lah yang yufidul hasar. Antaranya nafi ithbat, antaranya at-taqdimu ma haqqahu at-ta'khir yufidul hasar. Dan antaranya lagi mubtada dengan khabar, dua-duanya ma'rifah. Itu pun juga yufidul hasar. Tu. Habis. Kemudian
Dan kepada engkaulah kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tuhan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus, yang lurus. Tu kalau terjemah lebih tu. Jalan yang lurus lah. Tak payahlah jalan yang lurus lagi. Tu. Jalan apa yang lurus? Jalan Islam, iman. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mazhab Syafi'i yang membaca dengan qiraat Hafs, dengan qiraat Asim, daripada Hafs, maka tidak disunatkan berhenti pada al-maghdu pada an'amta alaihim. Sunatnya wasal sampai waladdallin. Jadi kena praktik balik rumah ni supaya kalau tak cukup nafas tu bagi cukup nafas. Jadi kalau jadi tu imam dia berhenti an'amta alaihim, cegah dah. Ni sama ada tak belajar ataupun belajar tak beramal ataupun dia tak reti. Tu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau Ibnu Katsir sira. Kalau bazi dengan kumpul lah pula. Ibnu Katsir bazi kumpul. Ada baca si, ada baca si. Dia akan jadi 'alaihim. Jadi surah Al-Fatihah pula. Surah Al-Fatihah ni wajib dibaca setiap rakaat, sama ada setiap rakaat ialah setiap rakaat sembahyang. Dalam keadaan berdiri kalau mampu. Dalam keadaan selain berdiri kalau tak mampu. Kemudian bacaan Al-Fatihah ini pula wajib ketika sembahyang sunat dan wajib ketika sembahyang wajib. Memang fardu. Wajib juga Fatihah pada orang yang sembahyang sendiri ataupun imam ataupun makmum ataupun secara sirriyah, secara jahriyah, semua wajib berlaku. Sama ada sembahyang, sama ada Fatihah tersebut dengan hafal, dengan hafalan ataupun talqin. Talqin ni orang duduk sebelah dia, mungkin dia tak reti baru masuk Islam, dia pun sembahyang takbir Allahu Akbar, orang talqin dia Bismillahirrahmanirrahim, dia pun sebut Bismillahirrahmanirrahim, tu talqin. Ataupun dia tengok mushaf pun boleh juga. Dia reti baca Quran, waktu dia kafir dia masuk Islam, mudahlah. Pun baca Quran gitu ya. Sebab apa wajib baca Fatihah? Kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Imam Al-Bukhari dan Muslim radhiyallahu taala anhuma, dia kata la salata liman lam yaqra fiha bi Fatihatil Kitab. La salata, tidak ada sama sekali jenis sembahyang, liman lam yaqra, bagi orang yang tak sama sekali membaca bi Fatihatil Kitab. Fiha pada sembahyang, bi Fatihatil Kitab, dengan bacaan Fatihah. Tak ada sembahyang dalam mazhab Syafi'i mentafsirkan la salata dengan mana la sihhatas salah, tidak sah sembahyang. Adapun mazhab Hanafi mentafsirkan la salata ai la kamalas salah, tidak sempurna sembahyang. Tu ni. Kemudian kata tu Fatihah. Kemudian bila Fatihah pula bismillah. Wajib ke tak baca bismillah? Mazhab Syafi'i bismillah wajib kerana dia sebahagian daripada ayat Quran. Maka dalam mazhab Syafi'i, surah yang paling terpendek bukan 3 ayat tapi 4 ayat. Sebab setiap surah Bismillahirrahmanirrahim dikira 1 ayat. Jadi surah Al-Kautsar, surah Al-Asr dan sebagainya yang 3 ayat tu campur bismillah jadi 4. Tu disebut dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin wa 'Umdat Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in. Tu Kemudian bismillah wajib. Bila bismillah wajib bacalah. Lepas tu bismillah tu wajib tu ikut Fatihah lah. Kalau jahar maka dia pun baca jahar. Kalau Fatihah baca slow, sir, maka sunat juga bismillah tu baca sir.
Kemudian syarat-syarat apa nama tu? Tak payah aku ni. Sebut juga. Bacaan Fatihah ni dia ada beberapa benda wajib yang perlu buat. Pertamanya dia perlu membaca semua ayat Fatihah. Tak boleh tertinggal sikit habuk pun. Setiap ayat Fatihah, setiap huruf Fatihah wajib dibaca kesemuanya. Yang kedua, mestilah Fatihah tersebut berlaku ketika dia berdiri, kalau mampu diri. Kalau duduk, duduklah. Yang ketiganya ialah dia membaca Fatihah tersebut dengan memperdengarkan bacaannya pada diri dia. Mana rukun qauli dia mesti dengar diri dia sendiri. Dengar diri sendiri ni maksudnya seandainya tak ada bising di sekeliling kita, tak ada kipas angin, kalau kita ucap Fatihah tu paling slow tu dengar dah. Hak itulah qadar yang perlu dibaca ketika kita sembahyang masjid surau. Bukannya kalau kipas angin makin helikopter, kita pun ni terbang helikopter juga. Bismillahirrahmanirrahim, dengar habis. Orang sebelah dengar dah. Nak tahu kita ni baca sir lagu mana, masuk dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas, sunyi, tak ada apa, try baca. Paling slow tu dengar dah. Paling slow lah. Hak mana qadar paling slow dengar dah. Hak tu lah baca ketika mana sembahyang di mana-mana. Supaya orang sebelah yang di sebelah kita sembahyang ni tak dengar bacaan kita. Kita seorang je takdir kata kalau baca sendiri. Tapi kalau kita sembahyang berjemaah, tengok orang sebelah dengar bacaan Fatihah dia, cerak kata dia ni tak tahu apa maksud memperdengarkan bacaan diri sendiri. Dengar habis daripada Fatihah sampai surah habis dengar belakang. Tu imam dengar, tu imam duduk depan dengar lagi. Makmum tu baca apa? Cuba je kalau tu jadi tu imam, takbir Allahu Akbar kalau guna. Lepas waladhdallin, waktu kita senyap tengok makmum mesti bunyi macam tebuan. Tu. Gerang. Tu dia sampai waladhdallin boleh tengok. Tu. Tu. Kalau nak tengok senyap, gi Aceh. Gi Aceh senyap. Sunyi rasa tenang sembahyang. Tu. Senang sungguh sembahyang Jumaat. Sunyi lepas waladhdallin tu imam diam. Sedap. Tu. Bunyi aircon, tak ada kipas, tak ada pada aircon. Aircon dia tak bunyi. Jadi tenang, Allah senyap. Tak dengar langsung orang sebelah baca apa. Tu bagus tu. Kemudian seterusnya dia mestilah baca Fatihah tersebut dalam bahasa Arab kalau dia mampu berbahasa Arab. Kalau tak mampu berbahasa Arab, dia tukarlah ke surah lain yang sama macam Fatihah. Tak mampu baca surah lain, baca zikir-zikir yang memadai cukup huruf-huruf Fatihah. Kalau tak juga tawakuf, duduk diam qadar Fatihah. Tu Yang seterusnya ialah dia menjaga tasdid dia. Dia menjaga tasdid. Tasdid jangan kurang. Kalau mengurangkan huruf tasdid, iaitu huruf yang bertasdid, dia tak baca dengan tasdid, maka tak sah bacaan dia. Dia kena ulang semula. Kalau tak sah bacaan dia pergi rokok, tak sah sembahyang. Batal sembahyang. Batal sembahyang. Tapi kalau dia huruf tersebut tidak bertasdid, dia pergi baca tasdid, maka tak batal sembahyang dia, tapi bacaan dia itu teruk lah. Bacaan dia itu tak betul. Tapi selagi mana tidak mengubah makna. Tapi kalau dia tasdidkan tu dengan makna boleh menyebabkan berubah makna, tak boleh lah. Hak tu batal sembahyang kalau sengaja, ataupun batal bacaan kalau tak sengaja, dan kalau tak ulang dia pergi rokok, batal sembahyang. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin ni dipanggil, kalau kita Arab dia panggil at-ta'min. At-ta'min ni mengaminkan bacaan imam lah. Mengaminkan bacaan imam ataupun mengaminkan bacaan kita sendiri. Jadi amin tu maksudnya istajib, kabulkanlah permintaanku wahai Allah, istajib du'aana. Jadi dibaca dengan 4 cara. Sama ada 2 harakat atau lebih 2 harakat. Amin 1, amin 2. Itu panjang. Sama ada baca dengan fathah atau imalah. Amin.
Kalau dua harakat fathah, amin. Kalau lebih dua harakat, amin. Kalau imalah, amin. Amin. Empat cara baca. Tu. Orang buat imalah kali. Itu imam. Orang pelik. Mana tu imam baca imalah? Tu boleh baca imalah ataupun fathah. Tu disebutlah kitab Hasyiah I'anatul Talibin ataupun Hasyiah Al-Bajuri ala Fathil Qarib. Disunat baca amin. Okey. Kalau baca dengan sabdu, amin. Hak tu kalau tak ada qasak niat doa batal. Sebab bila baca amin, hak tu ada makna lain. Ada makna qasidina ilaika ya Rabb. Kami menuju kepada Engkau wahai Tuhan. Dia cakap dulu. Qasidina ilaika. Qasidina ilaika ya Rabb. Cakap tu, bukan doa tu. Qasidina ilaika ya Rabb. Jadi kalau dia tak qasad amin dengan makna doa, maka dia tu batal. Batal dia cakap. Dia kena qasad doa. Jadi kena eloklah. Kena elok daripada amin, mudah cerita. Syekh Rabli kata kalau amin itu jadi lahan, salah bacaan begitu. Tu. Kemudian amin ni pula selepas daripada baca Al-Fatihah lah. Dan amin ni disunatkan bila selepas waladdallin. Kalau dia waladdallin, lepas tu bismillahirrahmanirrahim, tak sunat dah baca amin. Tak sunat dah baca amin, kerana di celah-celahnya itu dah ada zikir ataupun bacaan ayat lain. Dia tak boleh waladdallin dengan amin tu ada zikir yang lain, tak boleh. Kalau ada zikir yang lain, luput sunat amin. Kecuali ada khabar, ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca antara waladdallin dengan amin, rabbighfirli. Wahai Tuhan, ampunilah aku. Syekh Ali Syubran Malisi rahimahullah kata boleh juga menambah wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya. Bahkan dalam kitab-kitab hadis ada menunjukkan ulama-ulama salaf berdoa dengan Allah di antara waladdallin dengan amin dengan doa yang selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Cuma dalam kitab Bushrul Kalim sebut doa antara waladdallin dengan amin tak sunat dan tak makruh. Tak digalak pun, cuma kalau nak baca boleh dan tidaklah sampai luput sunat baca amin kalau baca doa. Tu yang nak kata. Kemudian tu dia kata amin, perkenanlah olehmu permintaanku. Habis. Kemudian rokok serta dibaca di dalam rokok subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Jadi baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali tu mana dia? Subhana rabbil azim wa bihamdihi sunat baca 3 kali walaupun jadi tu imam sekalipun. Walaupun jadi tu imam tak sunat tambah lebih sebab memanjangkan sembahyang. Sebab apa? Sebab memanjangkan sembahyang. Kecuali hak tadilah dia kata sembahyang yang bukan di jalanan, sembahyang yang bukan tempat singgahan orang, sembahyang sek-sek kita saja dan sek-sek kita redha tu imam panjang, tak apa, boleh sampai sebelah. Kalau sembahyang sendiri bolehlah sembahyang sebelah, tapi kalau tu imam 3 lebih afdal. 3 itulah sekurang-kurang sempurna. Yang paling sempurna sebelah. Kita pernah dengar yang paling banyak sebelah. Pandangan Imam As-Subki rahimahullah ta'ala kata tak ada hak. Tak ada hak. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim nak 100 kali pun boleh. Tu kata itu pandangan khusus, pandangan khas Imam As-Subki, salah seorang ulama madhab Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Jadi rokok betul.
rokok. Dan tatkala bangkit daripada rokok, dibaca sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, ataupun rabbana walakal hamd. Tambah wa pun boleh, tak tambah wa pun boleh. Ada dua riwayat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rokok itu lah kitab Hasyiah Bajuri sebut dia khususiat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia khususiat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat dulu dia ada juga sembahyang tapi tidak ada padanya rokok, tak ada. Umat kita Nabi sallallahu alaihi wasallam ada rokok. Rokok itu jadi rukun, sabit dalil dalam Quran, sabit dalil dalam hadis, sabit ijma' ulama. Tu Rokok ni maknanya inhina. Inhina ni tunduklah. Tunduk. Tunduk Tunduk apa? Tunduk yang khas lah. Sekurang-kurang rokoknya kita tunduk tu, kalau kita tunduk tu, tapak tangan kita dapat sampai ke lutut kalau kita hulu. Bukan suruh hulu. Kalau hulu tapak tangan ke lutut, sunat. Yang kata rukun saja ni sekira-kira kita tunduk, kalau hulukan tapak tangan akan sampai ke lutut. Tapi kalau kita hulu tapak tangan tak sampai ke lutut, maka tak rokok lagi tu. Ataupun dia sampai tapi sampai nak jari je sampai. Tapak tangan tak sampai, andai kata kalau hulu, hal tu pun tak sah rokok. Dia kena tapak tangan. Takdir kata kalau hulu tapak tangan ni sampai tapak tangan baru sah rokok gitu. Kalau hanya ibu tangan kalau hanya perut jari saja tidak sah. Tidak sah. Satu lagi, tidak boleh rokok itu kalau dia inkhinas. Ada istilah dia panggil inkhinas. Inkhinas ni lagu mana? Inkhinas ni kena seorang pegang kamera. Inkhinas ni lagu mana? Nak tunjuk tadi. Mana tahu? Okey. Inkhina tu dia gini, dada dia ke depan gitu. Ni dia panggil inkhinas, dada dia ke depan. Bila dada ke depan ni bukan dia panggil rokok. Dada dia ke depan, hak belakang ni dibengkok. Hak tu dia panggil sebagai inkhinas. Inkhinas tidak sah sebagai rukun. Nak exercise boleh lah. Inkhinas tidak sah ketika mana rokok. Habis. Tu dia panggil istilah inkhinas. Inkhinas. Habis qala al-musannif rahimahullah. Batu dan tatkala i'tidal dibaca. Tadi tu bukan i'tidal ke? Tadi tu bangkit daripada rokok ke i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Okey. Bila sami'allahu liman hamidah, ketika dah berdiri tu barulah rabbana lakal hamd. Tu pun bacaan i'tidal dah sebenarnya. Sama ada imam ataupun makmum. Setengah mazhab kalau imam rabbana lakal hamd, sami'allahu liman hamidah, makmum hanya sebut rabbana lakal hamd. Tapi mazhab Syafi'i, imam sami'allahu liman hamidah, kita pun sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Begitu. Dan tatkala i'tidal dibacalah mil'us samawat. Okey, i'tidal ni maksudnya istiqamah. Istiqamah ni tetap teguh, mumathalah, bersamaan. I'tidal belaka tu makna bahasa. Jadi i'tidal ni dikembali kepada hak asal. Kalau dia duduk, duduklah. Kalau dia berdiri, berdirilah. Kembali pada asal yang sebelum rukuk. Dia baca ni tambahan, mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ni berjarahlah bacanya, beramal bagus Okey, soalan. Rokok pula. I'tidal dengan duduk antara dua sujud, antara rukun pendek. Jadi tiba-tiba kita baca panjang. Andai katalah ada bacaan dalam i'tidal yang panjang. Dan bacaan i'tidal yang panjang itu warid dalam syarak.
maka dia tak kira panjang. Yang dia kira lebih daripada Fatihah bagi i'tidal, lebih daripada qadar tasyahud bagi duduk antara dua sujud yang kata panjang ni, kalau kita baca zikir atau doa yang tidak warid. Boleh baca, tapi pastikan jangan lebih qadar Fatihah kalau i'tidal, jangan lebih qadar tasyahud kalau duduk antara dua sujud. Kalau kita baca doa ataupun zikir yang tidak warid. Adapun kalau warid tak kira panjang walaupun panjang. Begitu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, ini bacaan doa kunut. Kunut pula. Kunut dalam mazhab Syafi'i adalah sunat. Kunut dalam mazhab Syafi'i adalah sunat selepas daripada rukuk, yakni ketika i'tidal. Sunat tu pada sembahyang witir nisfu Syaban. Nisfu Syaban dah. Nisfu Ramadan. 16 sampai 30 atau 29. 16 bukan 15. 15 tu nisful awal, nisful thani 16 dan ke atas. 16 malam 16 tu sunat. Ni kadang keliru ke? Itu imam. Allah, ini aku jadi tu imam malam ke-15. Kena kunut ke tak? Dia tanya orang Allah. Nak menjaga-jaga daripada fitnah. Kan kata tak kunut tu imam ni. Sudah. Selepas daripada i'tidal. Kerana ada hadis yang sahih daripada Sayyidina Anas, dia kata mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqa ad-dunya. Tidaklah, yakni senantiasalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunut dalam sembahyang subuh sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala menukilkan amalan kunut ketika subuh ni berlaku pada khulafa ar-rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Empat-empat ni pun kunut ketika subuh. Dan sahih daripada kebanyakan jalanan sanad hadis bahwasanya Nabi SAW juga pernah buat kunut nazilah. Kunut yang untuk meminta musibah pada orang. Kita nak hilangkan musibah, kita kunut nazilah. Ada. Tu begitulah seputar kisah sunat kunut. Kunut. Habis. Jadi kunut ada apa? Ada puji, ada doa. Jadi kalau tak mau baca doa kunut yang ma'thur sekalipun, paling kurang Allahumma ghafirli ya ghafur. Kita mula dengan doa dulu baru pujian. Allahumma ghafirli ya ghafur. Ketika kunut, Allahumma hdini. Baca dulu. Doa kunutnya Allahumma hdini fi man hadait. Ni amin. Makmum sunat amin. Hei Tuhanku, tunjukkanlah akan daku serta orang yang engkau tunjukkan. Wa'afini fi man afait. Amin. Dan baikkan aku serta orang yang telah engkau baikkan. Watawallani, kalau imam jadi watawallana lah, jadi ubahna. Watawallani fi man tawallait, dan peliharakanlah aku serta orang yang engkau peliharakan. Amin. Makmum. Wa barik li fi ma a'tait, dan berkatkan bagi kamu pada apa-apa yang engkau telah kurniakan. Amin. Dia kata wa qini bi rahmatika syarra ma qadait, dan jika apa tu, dan jagailah, dia gar itu dibaris. Jagailah akan daku dengan kasihanmu akan kejahatan barang yang engkau kehendaki. Fa innaka taqdi. Sini start doa, sini start puji. Fa innaka taqdi. Okey. Bagi imam daripada Allahumma hdini sampai habis kunut sunat jahar. Sunat jahar. Dalam pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i, Allahumma hdini sampai habis wa sallallahu tu sunat jahar semua bagi imam. Kalau diam semua pun ada riwayat, ada pendapat kata senyap semua. Ada pendapat mu'tamad, tapi dalam pendapat mu'tamad jahar semua bagi imam. Dan makmum pula bila Allahumma hdini sampai waqini bi rahmatika syarra ma qadait, amin amin amin. Bila mari fa innaka taqdi, maka makmum bukan amin lagi, makmum baca semula, ikut tu imam. Makmum fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Dia baca sendiri ya. Okey. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik.
maka bahwasanya engkau jua yang menghukumkan dan tiada dihukum atas kamu. Wa innahu la yadhillu man walait, dan bahwasanya tiada hina orang yang kamu muliakan. Wa la ya'izzu man adait, dan tiada mulia orang yang engkau hinakan. Tabarakta rabbana wa ta'alait, dan bertambah kebajikanmu, hei Tuhan kami, dan maha tinggi. Yang ini maha tinggi engkau. Falakal hamdu ala ma qadait, maka bagi kamulah kepujian-kepujian atas apa yang engkau lakukan. Astaghfiruka, jadi nastaghfiruka, wa atu, jadi wa natubu ilaik. Sini sampai sini. Astaghfiruka, sini, mari sini. Amin semula. Mari sini. Mari sini, amin semula. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wa sallallahu khilaf. Amin ke baca semula. Sebab wa sallallahu tu doa tu, jumlah du'aiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi astaghfiruka kan doa, aku minta ampun, kami minta ampun. Amin lah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Tak baca lagi terjemahan tu. Aku minta ampun dan bertobat kepadamu, dan telah memberi rahmat oleh Tuhan atas penghulu kami Nabi Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, dan atas keluarganya dan sahabatnya, dan disejahterakan. Yang ini disejahterakan atas Nabi dan sahabat dia. Ini bacaan kunut. Wallahu a'lam. Ada soalan sebelum berhenti 5 minit? Khilaf sama ada baca semula dengan tu imam, sama baca macam fa innaka tu, ataupun amin. Makmum lah, bagi makmum. Bagi imam memang baca habis dah. Bagi makmum sama ada wa sallallahu tu diikut juga wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, ataupun lepas tu imam baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amin. Boleh. Tu khilaf. Ada soalan Waktu darurah dia berkaitan dengan izalatul mani', menghilang mani'. Mani' ni penghalang yang mewajibkan sembahyang. Haid, nifas, gila, kanak-kanak tiba-tiba baligh, kafir, atau semua mani'. Jadi kalau dia hilang mani' itu sebelum daripada masuk maghrib, qadar takbiratul ihram 2-3 saat sebelum maghrib, maka dia wajib sembahyang zuhur dengan asar. Dan sekarang berada di waktu maghrib, wajib qada zuhur, wajib qada asar. Tu waktu darurah dia bagi. Kalau dia habis pukul 6 petang, ada masih lagi berbaki banyak lagi, dia pun mandi wajib kalau dia haid, kemudian sembahyang asar tunai, sembahyang zuhur pun tunai. Sebab zuhur ni waktu darurah dia ialah waktu asar. Seperti mana kita musafir, kalau jamak takhir kita tidak niat qadaan kerana itu waktu uzur bagi zuhur. Waktu uzur bagi zuhur ialah asar, waktu uzur bagi asar ialah zuhur bila kita jamak takdim. Tu ni. Ada soalan lagi? Sami Allahu liman hamidah. Mubalik ikut imam. Sami Allahu liman hamidah. Batu Rabbana walakal hamd dia baca selulah batutnya. Pada itu imam, dia makmum. Mubalik ni dia menyampaikan suara imam. Kalau imam tu suara dia dah sampai, sepatutnya tak perlu dah mubalik. Tapi ada juga yang buat kerana buat ramai. Tu ikut Mekah. Kalau Mekah pun kalau ikut kan dengar ya tu imam baca. Taklah sampai tak dengar, speaker tu mahal gila. Dia sebut sikit dengar dah. Kan tak dengar. Ada ni? Tak ada. Wallahu a'lam.